Di kisah berikut ini yang ingin saya sempurnakan berlaku di salah sebuah kawasan di Singapura. Berlaku di sebuah rumah flat di tingkat 12. Katanya Casey, kalau Casey nak sebutkan nama tempatnya pun boleh lah, sebab blok itu dah pun dikosongkan dan saya pun dah pindah ke rumah yang baru. Jadi kisah yang diceritakan ini berlaku di salah sebuah blok di kawasan Al-Junid. Yang berkongsi pengalaman tentang kisah Al-Junid ini datangnya daripada seorang pendengar yang bernama Siti. Siti berkongsi kisah pengalaman beliau tinggal di tingkat 12 di kawasan Al-Junid. Pengalaman ini berlaku sekitar 2 tahun yang lalu, ya. 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sebelum beliau dipindahkan kerana rumah flatnya nak dijadikan on block. Jadi satu persatu sebenarnya jiran saya Casey, satu persatu telah pun dipindahkan dan tidak lagi menetap di blok yang sama di Al-Junid. Jadi Casey, rumah saya di tingkat 12 dan rumah saya adalah rumah yang paling hujung sekali. Betul-betul atas rumah ni dah pun sampai bumbung flat. Jadi di tingkat rumah saya ada 4 unit rumah. Setiap tingkat ada 4 unit rumah sebelah hujung, satu, kemudian rumah di sebelah tepi, kemudian di satu lagi koridor, rumah di sebelah hujung dan rumah di sebelah tepi. Kesemuanya setiap tingkat lah. Kalau dipecahkan pada tangga-tangga ni, ada 4 unit rumah kesemuanya. Pada malam tersebut, kata Siti, suami saya bekerja waktu malam. Dan saya tahu, di tingkat rumah saya, hanya saya seorang saja yang tinggal. Lagi 3 penghuni rumah, yang satu memang dah lama Casey. Tahun lepas dia dah pindah. Ya, tahun lepas dia dah berpindah. Mengikut kisah 3 tahun yang lalu, jadi 4 tahun yang lalu jirannya dah berpindah lah. Jadi tinggal 2 rumah. Dan 2 rumah ini telah pun dipindahkan. Jadi hanya beliau seorang saja yang tinggal di rumah yang disebutkan ini di kawasan Al-Junid. Jadi pengalaman yang ingin diceritakan yang tak dapat dilupakan oleh Siti, bayangkan pendengar Ria 897. Bila suami nak keluar ke kerja, suami saya, sejak kami berumah tangga dah bertahun-tahun ni, jarang sangat menasihatkan saya. Kalau orang ketuk pintu, jangan buka Saya terperanjat. Abang ni tak pernah umur kasih nasihat macam ni. Hari ni pergi kerja boleh cakap macam ni kat saya. Tak adalah, abang cuma cakap aja. Jadi saya salam suami keluar ke tempat tugas, kemudian saya pun tutup pintu. Saya duduk di ruang tamu menonton TV sambil makan. Kemudian 11 lebih, masuk 12 lebih, saluran Suria memutarkan kisah misteri jam 12. Saya dengar Casey dari televisyen saya di rumah. Sedang dengar kisah misteri, sambil tu saya adalah main game di telefon bimbit saya. Saya dengar orang ketuk pintu rumah saya. Jadi kata Siti, saya pun dengan tidak berfikir panjang, tinggalkan sofa saya menuju ke arah pintu rumah saya. Saya buka pintu. Bila buka pintu, alangkah terperanjatnya Casey, di hadapan pintu rumah saya ni tidak ada sesiapa pun. Rumah saya Al-Junid ni ada tangga kecil, anak tangga kecil. Jadi saya tengok, siapa yang ketuk pintu rumah? Dari rumah saya tak perlu tengok kiri kanan, sebab bila buka pintu nampak koridor rumah saya sepanjang-panjang tidak. Jadi bila ada orang ketuk pintu, dia nak lari, ia akan memakan masa lebih kurang 5 saat, mungkin 10 saat untuk sampai ke tepi tangga. Jadi tidak mungkin dia boleh ketuk dan lari dan saya tak nampak dan mungkin tak dengar. Saya tutup pintu balik. Saya kembali ke tempat duduk saya, nak terus bermain dengan permainan telefon bimbit saya. Sedang duduk lagi, dengar lagi kisah orang ketuk pintu. Pendengar Ria 897, kali ini meremang bulu rumah saya. Kerana dalam masa yang sama pintu diketuk, katanya Siti, saya teringat akan nasihat suami saya. Nanti malam, kalau ada orang ketuk pintu, jangan buka Saya rasa takut Casey. Saya tak berani. Ketuk lagi Casey. Saya diam. Saya terus perlahankan suara TV yang sedang berkumandang rancangan misteri jam 12. Saya matikan TV, kemudian saya duduk dan berdiam diri.
Area 897. Baik, apa yang saya nak bayangkan, ceritakan ini, anda cuba bayangkan rumah Siti, depan pintu rumah, betul? Jadi sebelah pintu rumah yang Siti gambarkan ini, supaya kita dapat bayangkan, imajinasi kita ni dapat membayangkan hal sebenar yang berlaku. Jadi tepi pintu rumah ni adalah tingkap. Depan pintu rumah Siti sebelah kanan adalah tembok. Tembok, kalau kita menjenguk boleh tengok ke bawah lah, tingkat 1. Jadi Siti tinggal tingkat 12. Ya, daripada pintu tembok di luar ni ada tembok, kalau menjenguk nampak luar. Dekat tepi tembok sebelah kanan kalau kita berdiri ni nampak tingkap Siti. Jadi kalau sesiapa ambil penyapu, ambil galah, kalau mereka cuba jolok boleh nampak dari tingkap di mana Siti sedang duduk. Kalau pakai tangan, mustahil boleh nampak tangan, kata Siti. Sebab jarak dari tingkap betul-betul dengan koridor rumah memang jauh, Kisi. Tidak ada manusia boleh tangannya tu panjang sampai ke depan tingkap rumah saya. Jadi bila saya sedang duduk ni, dengar orang ketuk pintu. Tapi lama-kelamaan, bunyi ketukan pintu berubah. Bunyinya berubah. Daripada bunyi seperti kayu, menjadi bunyi seperti orang ketuk tingkap. Bila saya perhatikan betul-betul, Kisi, saya nampak tangan tu, kuku panjang, sedang ketuk tingkap rumah saya, kata Siti. Ya Allah, Kisi, macam mana kalau manusia tangannya boleh panjang, Kisi, sampai boleh capai tingkap rumah saya? Saya istighfar. Dengan perlahan-lahan saya jalan masuk ke dalam bilik dan tidur, Kisi. Sampai suami saya pulang. Saya beritahu suami saya terperanjat. Suami rasa terperanjat. Jadi setelah kejadian malam tersebut, oleh kerana blok saya ni dah terlampau banyak sangat rumah yang kosong, suami saya kalau kerja malam, dia minta izin kakak iparnya. Dia akan hantar saya pergi rumah kakak ipar, bermalam di sana, keesokan pagi dia akan jemput saya dan pulang ke rumah. Sekarang, rumah-rumah flat di kawasan Aljunied semua dah kosong, tidak dihuni lagi oleh sesiapa. Itulah pengalaman saya, Kisi. Walaupun tak nampak wajah, tapi saya dapat terlihat, kata beliau, seperti tangan orang mengetuk tingkap ruang tamu rumah saya.